waktu salat pun boleh. Berdalilkan hadis ini. Itu nombor satu. Kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, kekhusyukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menunggu dan menanti perkataan Nabi, mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita pada hari ini apabila orang baca hadis Nabi kat kita, kita tak rasa apa. Di mana kita pada hari ini bila orang bacakan ayat Al-Quran kepada kita, kita tak ada rasa touch pun. Tak ada sesuatu yang menyentuh jiwa kita dengan kalam Allah Azza wa Jal dan dengan sunnah Rasul, perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi yang diceritakan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tunggu, tuan-tuan dan puan. Tunggu. Sebagaimana pada hari raya Nabi SAW menyatakan keharusan, siapa nak duduk dengar khutbah duduk, siapa nak balik boleh balik. Tidak ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in berganjak daripada tempat duduk mereka walaupun harus pulang sebab nak mendengar perkataan Nabi SAW. Kita pada hari ini bila kita dengar kata harus tak dengar khutbah, kita pakai tu pakai balik dengar khutbah. Bahkan wanita-wanita hari ini dia tak main dengar khutbah, dia sibuk gancur yang sirak dengan gihun goreng. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukan semua sebahagian saja. Okey, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, sunnah kita meminta wasiat, meminta nasihat. Sunnah meminta nasihat. Meminta nasihat ni, tuan-tuan dan puan sekalian, apabila Nabi sebut tentang hakul muslim alal muslim, tanggungjawab seorang muslim ke atas saudaranya ada 6. Antara perkara yang Nabi sebut, idza stansahaka fansahhu. Bila dia minta nasihat, kamu kena bagi nasihat. Menunjukkan pensyariatan meminta nasihat. Jangan malu-malu, kita kena minta nasihat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in minta nasihat daripada Nabi. Minta Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat mereka. Kita ada ustaz duk ramai ni, tuan-tuan dan puan sekalian, ustaz duk sebelah surau. Tanya. Ada nombor telefon ustaz? Telefon tanya, tapi telefon pada masa yang sesuai. SMS jangan. Dia pun SMS senang ya. Ustaz, apakah hukum kahwin dalam masjid? Orang saya marah ni denongan. Saya ingin cerita dengan apakah hukum kahwin dalam masjid? Contoh SMS. Kita nak jawab je lah. Panjang. Kita nak balas satu-satu tu kerana hadis ni, riwayat Tirmizi ni, perawi dia sekian. Lepas tu bila kita tak balas, awak ustaz ada masalah ke? Saya dah buat apa-apa salah ke ustaz ke? Ustaz tak sihat ke? Bukan mesti kita nak balas tu, dia soalan pendek, jawapan tu panjang. Jadi yang lagu tu tak jadi. Ustaz, boleh saya telefon tak? Saya dah beberapa soalan nak tanya ke ustaz. Kalau tak balas tu maknanya tengah sibuk. Kalau balas, okey, sila telefon. Jadi kadang-kadang komunikasi kita tu, cara kita nak minta nasihat tu tak kena mungkin pada masanya, tak kena mungkin pada cara. Tapi dalam hadis ini jelas disyariatkan kita meminta nasihat. Dan apabila kita meminta nasihat, wajib memberi. Orang yang diminta nasihat daripadanya wajib memberi. Seperti mana Nabi SAW sebut di dalam hadis yang saya bacakan tadi, idza stansahaka fansahu. Bila minta nasihat, bagilah nasihat. Ini tanggungjawab seorang muslim ke atas saudaranya yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apa nasihat yang Nabi SAW berikan? Tuan-tuan, nasihat pertama tak lain minta bukan usikum bitaqwallah. Aku nasihat kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat perkataan takwa ni kita disebut selalu, yang menyanyi pun ada. Cakap ni takwa ni di mulut saja. Masuk bulan puasa kita kata kena puasa, disyariatkan puasa agar kita semua bertakwa. Tapi konsep takwa itu, adakah kita semua praktikkan dalam kehidupan kita? Ada tak takwa di hati-hati kita? Di mana ciri-ciri orang yang bertakwa telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Ciri-ciri orang yang bertakwa dijelaskan di dalam Al-Quran. Di awal surah Baqarah pun dijelaskan orang yang bertakwa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqimuuna as-shalah wa yu'tuuna az-zakah. Yaitu orang, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib antaranya. Kemudian
Lagi mendirikan salat, menunaikan zakat. Itu di antara ciri-ciri penting orang bertakwa. Kembali kepada perkara asas yang mula-mula sekali Allah sebut, beriman kepada perkara-perkara ghaib. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jar." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia menyakiti jirannya. Kata Nabi lagi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun dia berdiam diri. 3 kali Nabi ulang perkataan yang sama, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Ini termasuk dalam ketika kita beriman kepada benda-benda yang gaib. Allah Subhanahu wa taala gaib. Hari pembalasan, hari kiamat, hari penentuan, dihitungkan segala amalan manusia juga hari gaib yang kita semua tak nampak, kita semua tak tahu lagi. Tapi antara ciri-ciri orang bertakwa, sebab apa dia meninggalkan maksiat, sebab apa dia mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sebab dia beriman di sana ada hari pembalasan. Dia takut dengan hari pembalasan, sebab itu dia tinggalkan maksiat. Dia takut dengan hari pembalasan, sebab itu dia mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya, meninggalkan segala bid'ah. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama sekali Nabi sebut, "Aku wasiatkan kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Wasiat takwa ni bukan kecil. Wasiat takwa ni sangat besar bagi orang yang memahami erti ataupun nilai takwa itu sendiri. Dia pernah tanya dulu, saya pernah cerita kepada Syekh Abdul Muhsin Abbad rahimahullah. Begitu juga kepada Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Bila saya tanya kepada dia, saya dan beberapa orang sahabat, kami ke Riyadh, ke masjid beliau. Saya ingat saya selepas solat asar. Selepas daripada solat asar, kami mendekati dia jadi imam di solat asar pada ketika itu. Saya mendekati dia, "Syekh, minta bagi nasihat dekat kami sikit, bagi wasiat." Dia kata, usikum bi taqwallah." Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Dan betul dia kata, kita mau ramai nak ke Madinah. 1000 kilometer. Naik bas 12 jam, rasa tak mau pindah kalau boleh. Kalau naik bas lah. Sampai-sampai tu kita semang-semang, ada peluang untuk semang ni, dia kata, usikum bi taqwallah. Aku wasiatkan kamu bertakwa kepada Allah. Kawan saya kata, "Apa sikit sangat?" Saya mau kata, mereka tak mau cakap, suruh kita cakap. Saya kata, "Syekh, hal yakfi, cukup dah kan ni." Dia kata, "Naam." Ya, adakah benda lebih besar daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa perkara yang besar? Perkataan takwa ini jami' dan mani'. Perkataan takwa ini lengkap sempurna. Yang mana bila kita nak bertakwa kepada Allah, kita kena belajar, kita kena tuntut ilmu. Bila kita nak bertakwa kepada Allah, kita kena beramal dengan ilmu kita. Bila kita nak bertakwa kepada Allah, kita kena faham akan agama. Baru boleh bertakwa. Nak bertakwa macam mana kalau tak ada ilmu? Nak dikategorikan orang yang bertakwa macam mana kalau sekiranya ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu? Jadi cukup. Dia marah saya. Saya pun kata, tak apalah begitu. Begitu juga Syekh Abdul Muhsin Abbad, juga buta, mengajak dalam Masjid Nabawi. Saya pegang dia 2 tahun lepas. Saya kata, "Syekh, saya ni dah habis dah mengaji daripada Universiti Islam Madinah semua. Ni datang buat umrah. Jadi ikut-ikut Syekh ada beberapa pesanan dan nasihat untuk saya buat balik ni." Dia kata, "Usikum bi taqwallah." Aku nasihatkan bertakwa kepada Allah. Jadi saya faham dah. Kalau dulu saya dah bukanlah dimarah, ditegur tentang soalan takwa ni. Bila saya argue balik pasal sikit sangat nasihat ni, maka saya tak tanya lagi dah. Bila saya kata usikum bi taqwallah, saya kata terima kasih. Kerana di sisi mereka perkataan takwa itu cukup besar pengertian dan maknanya bagi sesiapa yang memahami dan mengetahui nilai takwa. Tuan-tuan dan muslimin, begitu juga baru-baru ni saya ziarah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali di rumah dia. Saya ambil masa dia. Kita dapat buat masa dia. Kalau tidak payah dia nak bagi masa kat orang.
Jadi saya pergi dengan beberapa orang sahabat yang ada di sini pun ada. Kami pergi rumah dia lepas daripada maghrib. Dia dah umur 80 lebih. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Dia sekarang ni sibuk dengan menulis. Bahkan baru-baru ni dicetak kitab dia, Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, himpunan ensiklopedia, himpunan risalah-risalah dan juga fatwa-fatwa Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam lebih kurang 12 jilid. Dia bagi hadiah kat saya satu kitab 12 jilid. Dia pegang saya, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia minta maaf kat saya. Dia kata, aku minta maaf, aku tak boleh bagi masa dekat hang. Dia tak cakap hang lah. Dia maksudnya dia kata, saya tak boleh bagi masa dekat anda. Anak terlalu sibuk. Dia kata, wallahi ya Fathul Bari, demi Allah ya Fathul Bari, uhibbul ilm, aku cintakan ilmu. Uhibbul ilm, aku cintakan ilmu, aku cintakan ilmu. Usika bil ilm, aku wasiatkan kamu dengan ilmu. Sibukkan diri dengan ilmu. Lepas tu dia tarik tangan saya, dia naik bilik dia, bilik kecil dia. Dia dah tak larat lah, dia jalan pelan-pelan, tapi masih tegas lagi. Dalam bilik dia buku-buku bertabak penuh. Dia menulis tulisan. Tuan-tuan, umur 81. Gila ilmu lagi. Umur 81. Jadi kalau kita di sini saya rasa tak ada sampai lagi 8 siri, 7 siri pun tak ada lagi. 7 siri pun tak ada lagi kan. Baru 6 siri kan. Baru umur 60 lebih umur ada saya rasa di sini. 70 tak ada lagi. Kalau umur 80 lebih masih cinta kerana ilmu, boleh dikatakan dia macam gila ilmu. Aku tak mau masa aku dengan lain, aku nak kepada ilmu. Apatah lagi kita tuan-tuan dan sekalian, untuk mencapai erti takwa yang sebenar, sibukkanlah diri dengan ilmu. Abaikan benda lain. Sebab kita sibukkan diri dengan ilmu untuk kita beramal, untuk kita mempraktikkan agama dalam kehidupan seharian kita. Mana mungkin kita nak beramal tanpa ilmu. Dan sebelum saya balik, dia pegang lagi, saya kuat dia pegang. Usika bimanhaj salaf. Aku wasiatkan engkau wahai Fathul Bari supaya melazimi manhaj salaf. Manhaj salaf. Prinsip-prinsip salafus salih. Pegangan-pegangan salafus salih. Ini yang diwasiatkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Tanpa mengira latar belakang siapa ke, kerajaan lagu mana ke, demokrasi ke tak demokrasi ke, beliau mewasiatkan agar semuanya berpegang dengan manhaj salaf. Ini wasiat turun-temurun, wasiat daripada zaman Nabi SAW lagi. Dalam hadis ini juga Nabi menyatakan perkataan yang sama, walaupun Nabi tak sebut perkataan salaf, wasiat Nabi suruh berpegang dengan manhaj salaf. Tetapi bila Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kamu melazimi sunnahku dan sunnah para sahabat khulafa ar-rasyidin. Pegang dengan dia sungguh-sungguh, gigit dengan gigi gerham. Berarti Nabi mewasiatkan kepada kita supaya berpegang teguh dengan manhaj salaf. Salafus salih. 3 generasi, 3 kurun mulia terawal yang disebut oleh Nabi di dalam hadis, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Semulia-mulia generasi adalah generasiku, kemudian yang menyusul selepas daripada mereka, kemudian yang menyusul selepas daripada mereka. Itu wasiat Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian beliau mewasiatkan agar Nabi SAW mewasiatkan agar was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdan habsyiyyah. Hendaklah kamu dengar dan taat walaupun yang mengurus ataupun yang memerintah kamu